Astaghfirullah. Allahumma salli ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang kami tidak tahu berkenaan dengan agamamu, dan tolong beri ingatlah kepada kami seandainya kami ini di kalangan hamba-Mu yang lupa. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang dimuliakan imam yang bertugas pada malam ini, yang berusaha, tuan pengurusi dan ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita nak menyambung semula perbincangan kita, masih lagi pada menyatakan qalbun, iaitulah yang disebut sebagai jantung, iaitulah jantung yang disebut sebagai qalbun jasmani wal qalbun rohani. Jadi pada malam ini kita tengok dalam muka surat 22 kalau kitab Jawi ini, iaitulah perkara yang keempat. Perkara yang keempat bawah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh. Yang keempat kita tengok dah ada dah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi darani ya rabbal alamin. Jadi pengarang disebut iaitulah lazimkan olehmu wahai penuntut ilmu, iaitulah orang-orang yang beriman tadi, memelihara jantung engkau tadi daripada kelakuan yang dicela oleh syarak, takabur, riak, dan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Jadi yang pertama dulu kita tengok dalam muka surat 21, sebab menjadi kewajipan untuk kita memelihara tadi apa dia, rohani kita, iaitulah qalbun yang dibangsakan kepada rohani, bukan qalbun yang dibangsakan jasmani. Sebab kita ni Allah Ta'ala yang beritahu kepada kita, kita dicipta tadi ada dua unsur tadi, roh dan jasad. Roh dan jasad. Sebab tu skrip dia kita tengok bila Rasulullah SAW beritahu dalam kandungan ibu kita, bila cukup 120 hari 4 bulan. Yang kelima, yang tu kitab ni, yang ni kitab Jawi, muka surat 57. Okey, kita boleh tengok muka surat 57 yang keempat. Ada. Jadi unsurnya ada dua tadi, mana kita kena jagalah. Sama ada fizikal ataupun ruhiyah. Kenapa? Kerana di dunia ini jasad ni digabung dengan roh. Nanti Allah perintahkan pula
malaikat tadi pisahkan roh dan jasad. Habis kan kat dunia aja. Lepas tu kita habis dah, maka roh tadi akan bergerak ke mana? Satu tempat yang dinamakan alam barzah. Mana kita dah tahu dah. Kan jasad tadi yang selama ni kita di dunia ni, maka jasad tadi akan dikebumikan lah. Roh. Dan dalam hadis Nabi pun diberitahu bahawa didatangkan balik roh tadi kepada jasad kita. Di alam kubur nanti. Ya, didatangkan ilmu tadi, iman kita untuk apa? Untuk kita menjawab soal munkar dan nakir. Jadi tak heranlah kita kata takkanlah orang mati nak ada malaikat nak soal pula. Kan dah mati dah. Bukan dia dengar apa? Kita ni sebab kita tak nampak benda yang berlaku di sebalik tu. Maka Rasulullah beritahu bahawa roh kita akan didatangkan balik dalam sebuah alam kubur tadi. Bagaimana keadaan roh tadi, dan kemudian ada disebut tadi soal jawab malaikat kepada manusia tadi. Jadi disebut di sini qala musannif rahimahullahu taala, dan yang keempatnya, hendaklah lazim kamu meliharakan jantung kita tadi. Kenapa? Kerana ianya adalah tempat taruh bagi segala sifat kepujian. Kan? Untuk tempat sifat kepujian akhlak tadi. Sebab itu kita tadi dibentuk tadi dua perkara, roh dan jasad. Sebab itu dalam bidang ibadah, ibadah min arkanil Islam, nak bentuk kita tadi roh dan jasad. Maka selepas daripada syahadatain tadi, yang kita ucapkan dua kalimah syahadah tadi, maka kita tadi diperintahkan menunaikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, yang fardu, yang wajib. Kemudian ada sembahyang sunat. Kenapa? Karena sembahyang tadi, yang zahir tadi adalah sebagai exercise untuk fizikal kita, latihan. Sebab tu kita belajar dalam bab sembahyang, dia ada syarat-syarat yang berkaitan dengan fizikal, zahir tadi, dan juga syarat batinah, batin sembahyang ni. Yang batin ni apa? Diberitahu oleh Al-Imam Ghazali, iaitulah hendaklah kita khusyuk. Jadi khusyuk ni benda hati. Kan? Benda hati yang melibatkan ruhiyah. Maka khusyuk tadi, Imam Ghazali kata untuk dapatkan khusyuk ni, iaitulah di antaranya kita kena tafahum. Tafahum ni apa yang kita baca, kita ucap, kita berusaha untuk kita faham. Kemudian tazalul, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah SWT. Kita sujud, kan? Semua tu makna kita ni sebagai hamba. Lepas tu khauf, roja. Khauf tadi makna kita rasa tak berasa aman, rasa takut. Dengan arti kata sembahyang yang kita laku ataupun ibadat-ibadat yang kita lakukan ni kena ada perasaan kita tadi, Allah terima ke tak terima. Kan? Allah terima ke tak terima yang kita buat ni. Adakah kita buat tadi menepati dengan SOP yang dikendaki oleh syarak ataupun bagaimana kita sembahyang ni, kan? Dan kemudian kena ada sifat rojak. Dipanggil rojak tadi iaitulah optimis. Kita tadi, kan? Bila kita dah buat tadi yang terbaik, kita yakin insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Tapi dalam masa yang sama kita diajar oleh Nabi kerana doa tadi. Kerana doa ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, mukhul ibadah, otak bagi segala ibadat, doa. Doa la yuraddul qada illa bid-doa. Maka diiringi kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni, Nabi ajar peranan doa tadi. Maka kita minta, ya Allah, terimalah segala ibadat kami, ya Allah, kan? Terimalah segala amal ibadat kami. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Peranan tu, kan? Kita minta iringkan dengan doa. Maka ini disebut tadi tempat taruh bagi sifat kepujian. Seperti mana? Iman. Iman kita tadi.
Kan? Keyakinan. Itu dia ajar kita arkanul iman. Yang berkait dengan rukun iman. Rukun iman ni ialah yang berkaitan dengan masalah ruhiyah. Roh kita. Didatangkan tadi petunjuk-petunjuk daripada Allah. Adakah kita tadi yakin ataupun tidak? Kan? Yakin tak dengan petunjuk-petunjuk yang beri Allah kepada kita tadi? Perkara yang kita tak tahu, yang kita tak nampak. Tapi kita boleh accept, boleh terima benda ni. Itu dipanggil hati tadi. Iman. Kita boleh terima. Syurga, neraka, mana kita nampak? Ayah-ayah, ibu-ibu. Kan? Kita tak nampak syurga, neraka. Tapi macam mana kita boleh percaya? Bila kita beriman tadi, apakah perkara yang kita lakukan? Apabila kita yakin kepada suatu perkara tadi. Kan? Jadi itu iman. Mana kita boleh tahu perkara ini. Rasulullah beritahu kepada kita tentang syurga, neraka, dia pembalasan, kemudian alam barzah dan sebagainya. Kita tak tempuh lagi. Tapi oleh kerana kita mendengar perkhabaran itu daripada wahyu, daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka di situ iman tadi, keyakinan tadi. Kan? Allah, dia yang mencipta. Jadi kita yakin. Maka kita yakin di dunia ini apa yang kita lakukan tadi dipasakkan pula dengan iman. Apa dia? Bahawa Allah SWT tadi melihat apa yang kita lakukan. Para rasul dan juga orang-orang beriman melihat apa yang kita lakukan. Kenapa? Kerana apa yang kita lakukan, sama ada kejahatan, kebaikan, maka semua ni akan kita lihat nanti di akhirat. Fa amma man, barang siapa yang beramal ia dengan perkara kebaikan, maka dia akan melihat nanti amalan-amalan yang dia lakukan nanti di akhirat. Jadi Al-Quran ni sebagai indikator, dia panggil. Indikator ni petunjuk kepada kita dalam kita kehidupan kita ni. Maka indikator ini diperjelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka dengan sebab itu disebut ni iman. Seperti iman tadi. Iman ni pula Imam Ghazali kata syarat dia untuk kita tadi, iman tadi ialah ilmu. Tu dia. Kan? Nak kita jadi orang beriman ni, ilmu sebagai pengisian dia. Jiwa lah. Lepas tu kita belajar. Kan? Kita belajar tadi pengetahuan kita. Kita tahu dan kita yakin. Kita beriman tadi, maka kita tadi buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Itu orang beriman. Sifat dia panggil sami'na wa ata'na. Iman. Tasdiqu bil qalbi wa amalun bil arkan. Membenarkan hati kita tadi. Maka kita melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Makna kehidupan kita tadi terarah dengan petunjuk wahyu kita tadi. Kan? Dari segi syariat, kita dipandu pula halal haram, dosa, pahala. Dalam kekeluargaan, dalam ekonomi, dalam politik, dalam diplomatik, dan sebagainya. Maka kita dipandu dengan petunjuk syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman tadi, pengisian dia, ilmu. Maka ilmu tadi lah. Sebab nak jawab nanti di alam barzah pun iman kita. Iman kita yang nak jawab. Sebab tu orang kata kalau soalan bocor, ma rabbuka, ini soalan bocor ni. Ada ma rabbuka, alah easy dah nak jawab. Dah iman yang akan jawab tu. Iman kita. Maka ini disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita kena belajar. Iman tadi syarat dia. Begitu sifat iman pula diberitahu pada kita oleh Nabi. Apa dia? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni, keyakinan seseorang ni, dia tadi kejap dia bertambah, dia boleh menurun. Kan kita ni kadang-kadang lemah semangat, orang kata kan, lemah, maka kena pam balik, orang panggil motivasi. Kan? Sebab apa? Sebab semua indikator tu ada dalam Quran. Allah yang cipta. Innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini aku ciptakan dia, apa dia? Keluh kesah, sifat dia. Itu dia. Bila diuji dengan apa ni? Dengan kebaikan, maka dia ni. Tapi bila Allah uji dengan sebaliknya, maka mulalah Allah uji kan manusia tadi.
dengan kekayaan. Muka dia jadi kikir lah, sifat tu. Dan sebagainya. Ya. Maka ini disebut tadi, iman tadi, yazid wa yanqus. Maka untuk kita nak maintainkan iman tadi, maka Rasulullah SAW beritahu. Macam mana cara dia? Iaitulah, naklah kita sentiasa berada dalam majlis ilmu. Itu dia. Kan? Majlis ilmu. Majlis ilmu. Kemudian kita kena bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Orang yang membawa kita taat kepada Allah. Dia. Kemudian kita banyakkan bersedekah, banyakkan kita berzikir. Dia. Itu di antara perkara-perkara yang nak menguatkan iman kita tadi, keyakinan kita. Ya, jadi sebut, boleh tengok dalam kitab-kitab masalah akidah. Dan kemudian dia kata lagi, dan ma'rifah. Iman tadi, ma'rifah. Apa yang katakan ma'rifah? Ma'rifah ni ialah kita mengenal sesuatu yang kita tak kenal, tapi kita dapat mengetahui dia tadi dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana petunjuk yang Allah berikan? Awwaluddin ma'rifatullah. Ada 3 cara. Kan makrifah ni ada 3 cara. Pertama dipanggil jalan fitrah, dia panggil naluri. Sifat yang ada pada semua manusia. Fitrah, jalan fitrah. Yang keduanya ialah jalan wahyu. Kita nak mengetahui tadi. Jalan wahyu tadi iaitulah Al-Quran dan hadis. Yang ketiganya dipanggil petunjuk jalan tadi, makrifah tadi. Allah kurniakan kepada setiap manusia ni ada akal. Kan? Bila manusia ada akal tadi, maka bagaimana dalam tafsir yang kita baca selalu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita apa yang kita minta tadi. Jalan yang lurus tadi ialah apa dia? Allah berikan kepada manusia petunjuk. Pertama ialah dipanggil jalan ilham tadi, gerak hati. Atau panggil ilham. Ni sekali ada. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana ilham tu mana gerak hati. Ada petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT, dipanggil tunjuk ajar daripada Allah tentang gerak hati tadi. Itu dipanggil ilham. Itu beza antara ilham, wahyu dan sebagainya. Dibahas oleh para ulama. Perbezaan tadi. Maka kita tadi belajar tadi. Maka apa yang kita minta lagi, Allah kurniakan kepada kita panca indera, petunjuk tadi. Al-hawas. Kan? Yang 5 tu. Kemudian Allah berikan kita petunjuk tadi, apa dia? Hidayatuddin, petunjuk agama. Akal. Hidayatul aql, petunjuk akal tadi. Yang keempatnya hidayatuddin, petunjuk agama. Maka apa yang diberi faham kepada kita oleh Nabi SAW, maka akal manusia hendaklah dipandu dengan petunjuk agama, bukan agama dipandu oleh akal. Akal kita dipandu oleh syariat. Kita nak tahu halal haram dosa pahala, maka kena pandu dengan syarak, bukan main akal semata-mata. Kan? Ilham kita gerak hati pun macam tu juga. Hendaklah dipandu dengan asas syariah. Kita gerak hati macam ni, tiba-tiba kita tak pandukan dia dengan petunjuk syariat. Habis kan? Gerak hati tadi. Mana kita gerak hati kita tadi membuat sesuatu yang kadang-kadang sesuatu tadi adakah ia bercanggah ataupun menepati dengan petunjuk syarak. Maka ni diberitahu kepada kita tentang makrifah tadi kan. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah supaya kita kenal Allah SWT. Maka kenal tadi, dah sebut. Tadi iman. Kan? Diajar tentang ilmu ketuhanan. Buat penyelidikan tentang konsep ketuhanan. Tentang beriman kepada arkanul iman. Yang 6 tadi. Sebagai asas. Maka ni. Dan kemudian tawakal. Kita tadi. Setelah kita usaha dan ikhtiar, apa kita nak buat? Maka diajar kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita serah dulu tanpa kita usaha. Sebab Allah mengatakan kita hukum lagu tu.
Kan? Sebab itu kita belajar dalam bab akidah mengenali hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Ya dah. Sebab benda ni berlaku dalam hidup kita. Ya, hukum adat apa dah? Kalau nak anak, kahwinlah. Kan? Itu syarat dia. Kalau nak anak, kahwin dulu. Tak boleh nak anak, aku nak anak, kahwin tak. Sebab apa? Sebab hukum adat Allah ciptakan macam tu. Kan? Bila dah kahwin pula, dah ada pasangan dah. Okey, syarat dia. Lepas tu apa? Kena bersama lah. Takkan tengok aja. Kan? Duduk tengok je. Nak anak. Duduk tengok je. Kena belaga lah. Kan? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran. Baru Allah Ta'ala ciptakan manusia. Mula tadi. Min nutfatin amsyash. Daripada air mani yang bercampur. Di antara lelaki dan perempuan. Kalau dia tak campur, lagu mana dia nak keluar anak? Itu dia panggil sebab dan musabab. Ya tak? Dia berlaku tadi hukum tadi. Kalau kita lapar, makan. InsyaAllah. Adatnya kalau kita dah makan tadi, kenyanglah. Jadi ni, kita nak berjaya sebab musabab apa dia? Kena usaha. Ya tak? Buat suatu tadi dengan bersungguh-sungguh sehingga kita berjaya. Hukum syarak kita dipandu macam mana cara kita nak berjaya tadi. Nak kaya, syarak pandu. Semua orang nak kaya, tapi dipandu dengan petunjuk syarak. Tak boleh kita kaya, kita rompak di orang, curi di orang, kan? Skamer ke apa ke, itu dia. Tak boleh, kan? Sebab kita ada syarak, syariat tadi. Maka ini dia Allah Ta'ala tunjuk hukum syarak. Hukum akal pula, Allah tu berkuasa. Allah berkuasa, nak tanya, dia boleh jadi tanpa sebab dan musabab. Aku berkuasa tanpa sebab musabab tadi. Contoh Nabi Adam, mana ada pak, mana ada mak dia. Itu hukum akal, kan? Dia berkuasa. Aku boleh cipta, Allah Ta'ala kata. Mu tengok dia. Kemudian pula mu tak usah risau, tak usah rasa sanksi lagi. Sebab apa? Ada juga manusia yang aku cipta yang mana dia ada mak, tak ada pak. Isa Al-Masih, kan? Jadi ini kuasa Allah. Itu makna kita mengenali tadi hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Tapi ada Allah Ta'ala nak beri dia tanpa belajar, dia boleh jadi hebat, kan? Kita belajar ni sebab apa? Sebab nak regukan, nak kenakan tadi dengan hukum adat tadi. Kalau kita nak ilmu, kena belajarlah, kena carilah. Ilmu dicari, bukan dia. Ilmu itu didatangi, bukan dia mendatangi. Ilmu kita kena pergi. Tak boleh kita nak mengaji, tok guru main rumah kita, kan? Kita duduk kat rumah aja. Panggil je, "Man, mengaji kat rumah ni." Dan kita kena pergi cari. Itu dia sebab musabab dia. Sebab apa? Setiap langkah yang kita langkahkan untuk kita pergi ke tempat menuntut ilmu dicatat oleh malaikat. Setiap langkah kita tadi adalah ganjaran pahala. Kan? Niat kita tadi. Jadi ini nak bagi kita. Maka ni tawakal tadi kita serah. Setelah kita usaha dan ikhtiar, kita serah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mari sini. Kat tempat apa ni nak kata? Seorang bawa motor nak tanya, kita dah tahu dah. Kan, kita bawa motor tempat ni kawasan nak tanya, kita letak kunci tu, kita biar kat motor, tawakkal ala Allah. Kita pun masuk. Kan? Tawakal Syekh, apa kunci kat sana, apa sana, kita masuk, tawakal ke Allah. Kan? Kena ke tak kena tu? Tak kena lah. Usaha dia mana? Kunci dulu. Kan? Kunci apa ni nak tanya. Kunci tu pun orang kata dari segi adatnya, orang kata tak ada lah sampai bawa rantai besi tu. Kan? Rantai besi tu mai ikat tu dia dekat tiang tu apa semua dah. Jadi kita kunci, mana kunci kita tadi tutup. Allah, ya Allah, insya-Allah tawakkal Allah, kan. Mari. Dah kunci dah. Tengok, tak ada dah. Hilang. Dia angkut lagi mana? Dia terserah pada Allah SWT, kan. Kita pergi buat report je. Tu dia. Jadi ini mungkin keadaan tadi kita tadi ada cuak.
Ada orang tadi dia lalai nak ceritanya. Kita ni manusia kadang-kadang lupa habis. Jadi ini. Dan kemudian redha. Itu dia. Tempat kita ni redha. Redha ni mana? Sifat yang dipuji. Kita redha. Kan? Redha. Kematian tadi. Orang yang kita sayangi. Allah ambil dulu. Mana? Kita redha. Kenapa? Kerana kita diajar oleh agama tadi. Iman tadi, ilmu tadi. Apa dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Sebahagian daripada kamu, Allah Ta'ala kata, kami matikan dia pada usia yang muda. Ada sebahagian daripada kamu, kami lanjutkan usianya pada usia yang lanjut. Kan? Jadi ada. Kita tak tahu. Sebab tu Rasulullah beritahu kita tentang ajal kita. Allah dah tulis dah semua kan. Di azali lagi. Kita ni umur kita apa kita tak tahu. Tapi pengetahuan tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada. Kita pun macam tu juga. Skrip je kita tahu. Sama ada kita dulu ke ataupun isteri kita. Kalau isteri kita dulu meninggal, kita duda. Kan? Kalau kita pula meninggal dulu, isteri kita dipanggil janda. Kan? Jadi dua. Kalau dua-dua meninggal, jadi itu skrip dia. Kan? Sama ada kita tadi dulu, ataupun dia, ataupun mati mungkin serentak, accident, satu kereta. Meninggal kan? Itu skrip dia. Tapi apa yang kita nak ialah mati dalam iman. Doa lalu. Allahumma ahyina bil iman. Mati kok mana pun tak apa. Kan? Yang penting kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk risau kubur kita tang mana, ya tak? Kalau mau sakit bergaduh. Puak penuh nak tanya, saya nak tempah dulu. Tu dah kan. Saya nak tempah dulu pasal apa? Takut nanti penuh. Saya nak tepi sebelah, misal kata keluarga saya pun ni. Kok mana pun kita tak tahu. Cuma usaha tadi mungkin kok ada rezeki kita ada. Yang kita risau mati dalam keadaan iman ke keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi peranan tadi doa tadi ialah tiap-tiap hari minta Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman kan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam iman, matikanlah aku dalam iman. Dan masukkanlah aku tadi ke dalam syurga-Mu ya Allah dalam keadaan beriman. Ini kita redha apa yang apa ni? Hilang barang kita redha. Tak boleh kita kenapa ni? Kenapa siapa ni? Dia nak hilang. Kadang-kadang mungkin kecuaian kita. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Sebab apa? Sebab al-mal, semua ni harta ya'ti wa yadhhab. Nabi kata. Harta kita ni dia datang dan dia pergi. Tu dia. Kan? Dia datang kita menafaatkan. Dia pergi nak ceritanya nak buat macam mana? Sudah itu cukup hak kita tadi. Jadi kita diajar supaya hati tadi tidak dipanggil keluh kesah. Sebagaimana yang kita boleh tengok dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke 10. Surah Al-Ma'arij. Boleh tengok dalam tu tentang ayat yang ke-19. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala kata tadi kepada kita sebagai indikator tadi. Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazu'a wa idza massahu khair manu'a. Allah Taala beritahu kan. Pada apa? Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Dia. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia keluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, dia jadi kikir pula. Dah kan. Mula-mula ni lah. Aku nak tanya sakit dapat duit ni, duit EPF apa semua, orang nak bantu orang miskin. Kan? Nak bantu ini, nak bantu. Bila dapat? Zakat pun tak keluar. Kan? Zakat pun tak keluar. Jadi sebab itulah kita, Allah yang cipta, dia beritahu tentang kejadian kita tadi. Maka kita yang belajar tadi, makna kita kenal kita ni siapa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tadi, apakah kamu tidak perhatikan perangai-perangai kamu dan sebagainya? Maka indikator dia ada.
Jadi bagaimana kita nak baiki tadi? Ya tak? Sifat-sifat kita yang dicela oleh syarak. Maka ilmu dia, ilmu tasawuf ni lah. Kan? Nak mengenali tentang sifat-sifat tadi. Dan juga dipanggil al-ilmu, iaitulah ilmu pengetahuan. Sebab itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ke, kitab-kitab tasawuf, ayah-ayah, ibu-ibu kita belajar tadi, saya pun belajar. Ilmu tu wajib kita cari. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tu satu kewajipan terhadap lelaki muslim dan juga perempuan muslimat tadi. Ya, muslim. Tapi ilmu mana? Ilmu banyak. Kita nak cari lagu mana? Banyak sangat. Maka terasnya tadi dipanggil, Imam Ghazali sebut ada kategori dia, fardu ain, fardu kifayah. Kan? Fardu ain tadi, ilmu ni teras, mu tak boleh, kena belajar, wajib, tak belajar berdosa. Apa dia? Ilmu akidah. Ya dia. Kemudian ilmu syariat. Kemudian ilmu apa? Ilmu akhlak. Ilmu syariat pula apa dia? Tu bab taharah. Nak tahu tentang air. Ya tak? Air mustakmal macam mana, air mutlak macam mana dan sebagainya. Najis. Najis pula, ada najis kategori yang ringan, yang pertengahan, yang berat. Kena tahu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia kait dengan ibadat kita. Maka syarak mengajar kita cara bersuci, dia panggil. Nak mandi, macam mana cara mandi wajib? Tu dia. Kan? Macam mana? Rukun dia, berapa rukun mandi wajib? Sebab apa? Sebab itu asas. Ada mandi tadi kerana sunat, hukumnya sunat. Anda kalanya mandi tadi wajib. Jadi ini syarat tunjuk kepada kita. Lepas tu cerita pula bab apa lagi, kemudian sampailah bab ekonomi. Kita ni, kita nak berniaga. Maka bila kita berniaga, menjadi satu kewajipan fardu ain kepada kita belajar bab muamalat Islam. Kalau tidak berdosa kita. Kan? Sebab apa? Dia nak berniaga, dia pandai cari apa ni, tapi dia tak keluarkan zakat perkara yang diperintahkan oleh Allah. Maka wajib kena belajar. Kalau pemerintah zaman dulu nak tanya, diwajibkan orang Islam tadi yang mereka nak berniaga tadi wajib belajar ekonomi Islam. Kalau tidak nak ceritanya tak tahu lah habis. Kan? Cara berniaga macam mana hari ni kita pun boleh kan, nak belajar kena ada satu kursus di peringkat IPT, apa dia, business study. Tapi business study tadi kena kait dengan syarak. Nak tahu halal haram dosa pahala. Perniagaan yang dibenarkan oleh syarak, ada perniagaan yang diharamkan kita berniaga, kita lakukan tadi. Kena tahu. Betul pula dah berniaga pula, maknanya kita tadi wajib keluarkan zakat apabila cukup syarat-syarat yang disebutkan oleh syarak. Sebab tu dalam Islam ekonomi dia hebat. Kan? Sebab itu dalam bab zakat ni dia tidak dikenakan kepada orang miskin, fakir miskin, tapi zakat ni diambil daripada harta orang kaya, bukan harta orang miskin. Daripada orang kaya dan diagihkan kepada asnaf tadi. Itu dalam Islam. Masuklah. Ada ekstra lagi sikit. Azan dulu nah. Azan dah. Teruslah. Kita ekstra sikit nah. Apa ni? Kemudian pengetahuan tadi ilmu. Mana kita kena mencari. Ilmu apa dalam bidang syariat? Ayah-ayah saya kena belajar. Apa dia kalau dalam bab fiqh muamalat dia panggil. Ekonomi Islam. Lepas tu fiqh yang berkaitan dengan bab munakahat. Nak kahwin tapi tak belajar bab kahwin ni. Dosa. Kan? Sebab tu ada hukum. Sebab tu anak-anak kita tadi maknanya dalam fiqh dia dah ajar dah. Cara bagaimana kita tadi apabila berkeluarga, hidup berkeluarga, maka wajib kita belajar bab munakahat. Nak tahu tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga. Ini banyak kes-kes yang berlaku, kes penceraian semakin meningkat di Malaysia ni. Sebab apa? Sebab mereka tadi tak dapat nak menghayati petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Macam bab talak. Ada talak ketikanya wajib kita talak isteri tadi. Ada kalanya seorang suami dia talak isteri tadi dalam keadaan hukumnya haram.
Ada kalanya sunat, ada kalanya makruh. Ya, dia. Kan? Jadi makna kita dah ada dah panduan-panduan tadi. Bila kita nak mengharungi kehidupan rumah tangga tadi, yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa kita akan diuji oleh Allah. Susah, senang, suka, duka dan sebagainya. Kan? Jadi ni sabar, diletakkan sabar. Sebab kalau tak sabar tuan-tuan, tak tahulah habis bini kena kungfu habis. Kan? Lebam sana, lebam sini. Dia. Tapi bagaimana Nabi ajar? Isteri pun kalau tak ada sifat sabar, tak tahulah. Kalau bergaduh sikit dengan suami, dia boleh belasah suami dia. Dia nak belasah tuan-tuan. Dia. Ya. Ada kes di Malaysia ni. Seorang isteri belasah suami dia. Di Malaysia. Pasal apa? Bini ada black belt. Taekwondo. Suami lupa pula kan. Dia belasah lah. Flying kick semua. Itanya masuk mahkamah. Jadi ini kita kata tadi syarat. Lepas tu ekonomi Islam macam mana? Kena belajar kan. Ekonomi sektor awam, sektor swasta, sektor kebajikan sebagainya. Kemudian pula siasah syara'iyah, politik Islam kena belajar supaya kita nampak benda-benda ni perbezaan. Itu dia panggil sains politik. Kemudian diplomatik, dalam bab fiqh juga diplomatik, hubungan di antara negara Islam dengan negara Islam, dan hubungan di antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Semua ada panduan. Kemudian bab konun jenayah dalam Islam, ada ta'zir, ada hudud, ada qisas. Sebab itu dalam Islam kita tengok kes orang bunuh dibalas bunuh. Bunuh dibalas bunuh. Kalau dia mencederakan tadi, dia boleh ubah kepada hukuman takzir tadi. Maknanya nilai, kalau dia mencederakan tadi, berapa nilai dia kena bayar tadi. Dia nak bayar pula kepada siapa? Kepada kerajaan ke kepada waris tadi? Itu beza. Bunuh tu, diat dia tu, denda dia. Bunuh tadi ada bunuh dengan sengaja, bunuh tanpa sengaja, bunuh seumpama sengaja. Diat dia satu ada berapa ratus ekor unta. Dia maknanya mencecah lebih kurang hampir 500 juta. Jadi sekiranya pihak tadi nak gurkan tadi nak pergi kepada diat tadi, maka duit tadi akan diberikan kepada waris, bukan kepada kerajaan. Mana kita nak pilih? Sebab itu cantik syariat ni. Dia ajar pada kita. Jadi wajib anak kita tadi kalau nak jadi seorang hakim ke apa ke, dia kena belajar dulu bab kanun Islam. Dia tak apa, lepas tu nak belajar bahagian perbandingan ke apa, dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi ini syarat ilmu tadi. Maka patut sangatlah bagi petaruhnya tadi, pertaruhan yang seperti ini, bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga pada seteru, iaitulah syaitan. Sebab musuh kita ada. Innal insan, kan Allah Ta'ala kata, inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia, dia adalah musuh yang nyata. Allah bagi tahu. Kan? Nabi beritahu kepada kita. Maknanya jangan kita ingat kita ni tak ada musuh. Ada musuh. Namanya apa? Syaitan. Syaitan tu apa yang kita faham syaitan? Kita bila syaitan ni duk ingat jin je. Kan iblis ada tanduk apa semua tu. Syaitan ni kalimah syaitan diambil daripada kalimah bahasa Arab. Syatana. Shin ta nun. Syatana. Apa ni makna syaitan? Ba'uda an rahmatillah. Itu makna syaitan. Syaitan ini ialah yang jauh daripada rahmat Allah, maka itu dipanggil syaitan. Jadi siapa dia? Ba'uda an rahmatillah. Minal jin wal ins. Syaitan di kalangan manusia, syaitan di kalangan jin. Sebab apa? Sebab jin ni, dia ni ada jenis dia. Ada yang jenis beriman, ada yang jenis kafir. Jin ni. Jin pun ada pegangan dia. Ada yang pegangan jin
pegangan dia apa? Kristian, ada Hinduism, ada Buddhism, ada yang Islam, sebagainya. Allah bagi tahu. Indikator dia ada. Mana? Surah Jin. Macam surah Jin. Sebab apa? Dia yang cipta. Dia bagi tahu lah. Kan? Jadi kita dah tahu dah Allah ni yang mencipta alam ni. Maka pencipta tadi dia tidak biarkan kita begitu saja, melainkan dia pandu kita tadi dengan petunjuk, dipanggil wahyu, iaitulah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi ini pengetahuan tadi. Kita kena jaga sebab syaitan tadi dia sentiasa dia musuh kepada manusia. Dia tak suka anak cucu Adam ni. Ya tak? Maka dia akan menyesatkan. Jadi Allah Ta'ala berikan dia tempoh tadi. Kenapa? Apa hikmah dia? Padahal Allah mudah aja Allah nak musnahkan iblis ni. Kan? Syaitan ni mudah aja. Tapi Allah biarkan. Kenapa? Kerana nak membuktikan orang-orang yang mengikut petunjuk Allah, dia dapat melawan daripada gangguan syaitan. Barulah kita ada orang kata penilaian kekuatan, baru ada seronok kan. Kalau kita nak fight, kita ada kekuatan. Barulah Allah bagi. Macam tu kat kita. Diingatkan, jadi macam mana kita nak fight tadi. Sebab tu dia jadikan benda tadi berlawanan. Lawanan tadi. Sebab apa? Nak jadikan sebagai motivasi kepada kita. Kalau kita nak apa ni, kalau organisasi pun dia ada kan, dia panggil analisis SWOT, SWOT, ya tak? Strength, weakness dan sebagainya. Sebab apa? Sebab di situ kita nak tengok di mana punca-punca kekuatan yang kita ada, kelemahan yang kita ada, dan apakah halangan-halangan dia, dan bagaimana kita nak menghadapi halangan tadi. Itu dia kan. Itu sonok. Kita ni. Jadi kita ayah-ayah dah ada ibu-ibu yang belajar tetap. Tapi maknanya kita tadi ada pengisian. Kan? Pengetahuan kita, keyakinan kita, kita terus kalau kita bekerja sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana situ semua ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah suka orang mukmin tadi yang dia bekerja tadi dengan tekun. Dalam apa juga kerja dia. Niat tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelimanya, sebab apa kita nak lazimkan memelihara jantung kita tadi? Yang kelimanya ialah bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat. Ilham tadi. Ini mana pula cerita bab ilham ni? Ilham ni ibu-ibu ya boleh tengok. Saya nak landing tadi. Tak boleh panjang-panjang. Mana dia? Iaitulah makna ilham tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams. Kan? Yang kita tengok tu, yang kita duk baca tu. Apa dia? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iaitulah fa alhamaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkannya tadi siapa? Kita tadi untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa kepada Allah. Ilham kan, gerak hati dia panggil. Jadi gerak hati tadi yang nak menunjukkan kita jalan tadi, maka petunjuk dia ilmu tadi. Baru kita tahu. Gerak hati kita nak buat satu benda. Benda ni bercanggah tak dengan syarak? Boleh ke tak boleh? Mana kalau kita tadi ada tahu benda ilmu tadi Allah beri, gerak hati kita tadi dipandu dengan syariat. Maka bila kita pandu dengan syariat, maka gerak hati kita tadi adalah gerak hati kepada perkara yang dipuji oleh syarak. Tapi kalau kita tadi gerak hati tadi pada benda yang bercanggah dengan syarak, maka benda itu dikeji oleh syarak. Nanti kita apa ni? Tengok. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan juga hati manusia ini adalah juga tempat was-was bagi syaitan. Dah kan? Was-was. Was-was. Dah bagi syaitan. Apa itu dikatakan was-was? Yang kita duk baca tu kan. Benda Allah SWT. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Kan? Siapa yang boleh cerita benda-benda ibarat kata komponen-komponen yang ada pada kita tadi? Yang cerita tadi ialah penciptanya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tadi, baik kalau fizikal, dia pun beritahu anatomi, fisiologi. Tapi yang berkaitan dengan rohani, itulah pusat kesedaran manusia. Maka komponen-komponen dia, apa dia? Dipanggil qalbun, dipanggil aklun, dipanggil fuadun, dan sebagainya. Itu komponen-komponen rohiyah. Itulah kita. Itulah kita. Jadi sebab itu kita perlu. Sebab itu hari ini bila kita tak ada pengesian, banyak yang berlaku hari ini ialah masalah kejiwaan. Hari ini pun di negara kita pun ialah kajian-kajian yang dibuat di Malaysia ini bahawa terdapat lebih kurang 1 juta lebih rakyat Malaysia yang mengalami masalah mental. Kan? Masalah mental ni gangguan-gangguan kejiwaan. Mana kita pun kadang-kadang ada gangguan dia, cuma orang kata tidak tahap tu, ya tak? Tahap tu. Tahap yang boleh kita kawal. Tapi ada orang tak boleh nak kita sampai peringkat bunuh diri, ya tak? Dan sebagainya. Ada. Itulah perlu kepada ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala kata, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling ia daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surah Taha ayat 136 tak salah saya, atau 126. Barang siapa yang berpaling daripada petunjuk Allah, daripada Al-Quran, dia tak baca Al-Quran, dia tidak beramal dengan ajaran daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu Allah Ta'ala kata kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan esok kami akan bangkitkan orang ni dalam keadaan mereka buta di akhirat nanti. Jadi semua indikator ni ada bila kita dekat dengan Quran, dekat dengan Quran. Tapi sebab itu Nabi kata belajar ni long life learning, sentiasa, kan? Sebab apa? Kita nak kena diingatkan oleh Allah SWT. Sebab itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kepada kita semua ni melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa? Kerana peringatan itu amat berguna bagi orang-orang yang beriman. Kita ni. Okey. Jadi itu yang ke ni nanti kita akan tengok bagaimana nak ceritanya, ialah bahawa jantung itu tempat berperang di antara akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan dan hawa nafsu itu menyeru ia kepada kejahatan. Maka Allah beritahu nafsu tadi. Kita ada kan dalam ilmu tasawuf, dia ada nafsu ni ada berapa? 7 bahagian. Ada. Kan? Yang kita nak upgradekan kita tadi, iaitulah menjadi orang yang stabil. EQ, SQ, IQ dia tadi, iaitulah mutmainnah. Kan? Mutmainnah. Macam mana kita nak, orang kata, tingkatkan tadi. Supaya jiwa tadi sampai ke tahap tu. Itu semua ada latihan-latihan lah. Kan? Kita pun kadang-kadang tak sampai, tapi kita boleh usaha ke arah tu. Kan? Tingkat. Cuma asas indikator yang Allah beritahu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tadi sentiasa cenderungkan kita ke arah perkara kejahatan. Kan? Itu dia ke arah. Jadi bila dia cenderung, nak tarik dia ke mana? Itu dengan petunjuk tadi. Kan? Dia macam tu je. Kalau buat benda tak elok ni, memang nafsu ni seronok. Kan? Kita ni, jom. Tapi kita, kan? Waktu maghrib nak pergi pasar malam. Tiap maghrib je pasar malam. Tiap maghrib je pasar malam. Settingkan balik. Yang kita pergi kuliah dulu. Tapi Allah mak berat sikit kan. Nak pergi kuliah ni, tak apalah. Abang pergi lah, saya duduk di rumah. Kan? Kadang-kadang nak ajak mengaji, tak apalah. Tuan Haji, pergi dululah. Saya ikut ke belakang. Tengok-tengok, tak ada langsung. Kan? Payah. Tapi kalau nak pergi tempat-tempat macam tu, jom. Kan? Tambah-tambah lagi, tak apa. Saya belanja. Kan? Mamak bistro ke apa kan? Cepat dia. Itulah. Kita belajar ni ialah kita perkongsian. Kita tadi dengan ingatan-ingatan yang diberikan oleh Allah dan Rasul tadi, supaya kita dapat, ya tak? Untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Untuk diri kita, supaya kita tadi, ya tak? Maknanya inilah bekalan kita.
ilmu tadi untuk kita menuju satu alam seterusnya, iaitulah alam akhirat. Itu dah kan panduan-panduan ni. Okay. Ada soalan ke? Ya nak berhenti. Itulah, kita berhenti tu. Yang kelima nanti kita sambung lagi. Ya, yang kelima tu. InsyaAllah. Dan ini pun ada berita yang kita pun dah dengar kan, iaitulah kematian Allah yarham pengarah JAKIM. Ya, tahu dia. Hari ini tanya jadi sebab sakit jantung lah. Jantung ni sekarang ni dipanggil penyakit yang memang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit-penyakit umat akhir zaman, mati mengejut. Kan? Sebab itulah kita pun cuma kita doakanlah mudah-mudahan kan. Tapi dari segi sebab-sebab tadi kena checking lah kan. Kok jantung tersumbat ke, jantung tadi bocor kan. Jantung ni banyak dia punya kan, penyakit-penyakit tadi. Tok guru saya kalau dia kata kalau nak tahu tengok orang tu sakit jantung ke apa ke, tengok kuku dia tu biru. Kan? Tengok kuku tu biru. Tu adalah. Kalau hijau lain. Tu dah kan, dia biru. Kalau merah pula macam inai tu, itu baru kahwin. Semua tu. Ya sekarang itulah. Tak ada tu insya-Allah. Selepas ni kita sama-samalah lepas sembahyang solat fardu isya dan kita akan iringi dengan sembahyang sunat hajat dan kita doakan. Hari ni pun kes pun dah menurun kan, 37 lebih, tapi di wilayah naik 12, di Selangor 36, di Kelang sudah lockdown tu dia. Kalau smackdown habis kan. Kita doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua ni. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih Kafatul Majid dan surah Al-Asri dan kita iringkan dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, rahmatilah mereka, kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Sinarilah kehidupan kami di dunia ini dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Sinarilah segala aktiviti dan amalan kami dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Sinarilah kubur kami ya Allah dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah. Pertamanya, kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik. Yang keduanya, kurniakanlah kepada kami ya Allah ilmu yang memberi manfaat kepada kami. Yang ketiganya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah rezeki yang halal dan baik. Yang keempatnya, kurniakanlah kami ya Allah agar kami hidup dalam rumah tangga kami ini, kami mendapat kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Kurniakanlah kepada kami ya Allah tempat tinggal yang luas dan selesa. Kurniakanlah kepada kami ya Allah kenderaan yang baik untuk kami. Kurniakanlah kepada kami ya Allah agar kami mendapat kelepasan daripada seksa azab kubur. Dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.